A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Az-Zukhruf ayat 78. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? Ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khaliduna. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa dalam azab jahannam dan mereka kekal. Pengajarannya, punca manusia celaka hidupnya dan dicambak dalam neraka. Punca manusia celaka hidupnya dan dicampak ke dalam neraka adalah dosa. Manakala punca manusia bahagia dan dimasukkan ke dalam surga ialah keampunan Allah dan rahmatnya. Okay, yang kedua, tidak ada seorang pun yang boleh menyeksa manusia yang lebih dahsyat daripada azab Allah. Di mana azab Allah, manusia akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Okay, ayat seterusnya, ayat 75. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan daripada mereka azab dan mereka di dalamnya telah berputus asa. Pengajarannya,
azab Allah tidak akan sedikit pun, azab Allah tidak akan sedikit pun kurang, melainkan setiap waktu akan semakin bertambah panas dan dahsyat. Melainkan setiap waktu akan semakin bertambah panas dan dahsyat. Yang kedua, dahsyatnya azab Allah di dalam neraka sehingga penghuninya berputus asa dari segala kebaikan dan harapan. Dari segala kebaikan dan harapan untuk keluar daripada neraka. Okay, ayat seterusnya, wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Maksudnya, dan kami tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Pengajarannya, Allah Maha Adil. Dan tidak ada musibah atau azab yang menimpa manusia melainkan hasil pilihan dan kehendak, melainkan hasil pilihan dan kehendak mereka sendiri. Ayat 77, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun. Maksudnya, mereka menyeru, wahai Malik, penjaga neraka, hukumlah ke atas kami sehingga kami mati. Agar Tuhan engkau menghukum kami sehingga kami mati. Maka jawab penjaga neraka, sesungguhnya kamu kekal di dalamnya. Pengajarannya, ada ketika ahli neraka berputus asa. Berputus asa dari kebaikan. Dan ada ketika mereka tetap meminta dan merayu kepada penjaga neraka agar azab mereka diringankan atau mereka dimatikan. Yang kedua,
Azab dalam neraka ada dua bentuk. Pertama, azab dari segi fizikal. Yang kedua, dari segi mental. Dan azab dari segi mental lebih menyakitkan. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Setelah Allah bagi tahu dalam ayat lepas pelbagai bentuk jenis azab kepada orang-orang yang tidak beriman dan bagaimana sikap mereka ketika berada dalam neraka, maka hari ini Allah cerita dalil ataupun bukti bahawa semua yang menimpa mereka termasuk azab dalam neraka adalah pilihan mereka. Jadi ayat hari ini Allah nak ceritakan peringatan telah sampai pada mereka semasa di dunia, tapi mereka menolaknya. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad, dan pasti sesungguhnya Ji'nakum. Ha? Oh, tak ada. Wow. Salah cetak ah. Okey. Laqad, pasti sesungguhnya. Ji'nakum. Kami telah datangkan kum kepada kamu bil haq, dengan kebenaran. Apa maksud kebenaran di sini? Al-Quran. Dan ada juga ulama mengatakan al-haq ialah Rasulullah. Dua-dua betul. Sebab Rasulullah, kebenaran itu dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenaran di sini iaitu dengan kami putuskan Rasul dan kami turunkan kitab. Satu. Yang kedua, Allah kata kami telah datangkan kepada kamu. Maksudnya apa? Ha? Dah sampai. Sebab tu bila kami azab kamu, kami tak zalim. Sebab kami telah bawa kepada kamu, kum kamu. Maknanya kalau maksud terbalik, kalau al-haq tak sampai pada kamu dan kamu dizalimi, kami yang zalim. Boleh faham? Betul tak kebenaran sampai di mana-mana sekarang? Ada tak tempat yang kebenaran tak sampai? Ada? Mungkin di mana tu? Kutub Selatan dan Kutub Utara. Macam mana kita tahu tak sampai? Ada orang kat sana? Ha? Tak ada, okeylah. Tak perlulah sampai sebab orang tak ada. Dia Al-Quran ni untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia. Sampai pada jin bukan itu bukan urusan kita. Jangan duk sibuk. Jin dah dengar ke tak kan? Kita pun dengar tak habis. Okey.
Walakin, akan tetapi, aksarukum kamu lil haqqi bagi kebenaran itu karihun benci. Mereka benci. Okey. Jadi puncanya apa? Adakah kebenaran tak sampai? Tak sampai. Habis apa masalah? Benci. Allah guna berkata benci. Maksudnya apa? Siapa yang benci kebenaran adalah satu jenayah yang besar. Ramai tak orang tak suka pada kebenaran. Apa itu kebenaran? Quran dan hadis. Ramai tak orang yang tak suka yang daripada Quran dan yang daripada hadis Nabi. Jadi kalau tak suka, termasuk dalam kumpulan ni. Apa kesan kalau kita tak suka pada kebenaran? Contoh kita beramal dengan satu amalan, tiba-tiba orang bagi tahu amalan tu salah. Dan orang tu bagi tahu amalan yang dia bagi tahu tu ada dalil dan sahih. Kita pun rasa tak suka. Sebab apa? Sebab aku dah buat lama, 50 tahun. Takkan salah. Walaupun kita tahu yang kita buat tak ada dalil pun. Jadi akhirnya kita tak suka pada kebenaran. Betul tak? Bukti kita tak suka pada. Kita tak terima lah. Betul. Bila tak terima, itulah tanda tak suka. Kalau suka, ambil lah. Bagi apa kesan bila kita tak suka pada kebenaran? Siapa tahu? Hati tak tenang. Cuba buka surah Muhammad ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Bukan 78. 7 dan 8. Ha? Tu kan? Bukan 7 dan 8, 8 dan 9. Cuba baca. Walladzina kafaru lahum wa adalla a'malahum zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Okey, cuba terjemah. Wallazina kafaru. Dan orang-orang kafir, fata'san, maka celakalah lahum bagi mereka. Sebab apa celaka? Sebab kufur. Wa adalla a'malahum, dan sia-sia amalan mereka. Pasal apa? Kenapa mereka ni celaka? Amalan mereka banyak mana pun sia-sia. Zalika bi annahum karihu. Sebab mereka karihu. Sini karihu nah sama. Sebab mereka benci. Benci apa? Ma anzalallah. Dia benci Quran. Maka Allah buat apa? Sebab benci Al-Quran, fa ahbata a'malum. Allah sia-siakan amalan mereka.
Segala kebaikan yang mereka buat, sedekah ke apa ke, semua sia-sia. Sebab apa? Benci. Jadi kalau atasnya Allah kata sebab kafir. Yang bawah ni sebab benci. Jadi ramai tak di kalangan orang Islam sendiri yang tak suka nak tadabbur Al-Quran? Ramai tak? Bila tak suka, dia tak unsur-unsur benci. Kan? Kadang-kadang bukan setakat dia tak suka belajar, dia benci pada orang yang belajar tu. Ada kan? Apa belajar tadabbur ni? Kan? Belajar kitab-kitab kuning je. Kan? Jadi bagi peringatan, jangan sekali-kali ada sedikit pun rasa benci pada Al-Quran dan juga pada sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi termasuk tak ma anzalallah? Termasuk. Sunnah Nabi termasuk tak al-haq? Okey. Dan ayat ini juga Allah nak bagi tahu, kalau cerita sebelum ni, cerita bagaimana orang-orang kafir diazab dalam neraka kan? Macam-macam bentuk azab. Tiba-tiba Allah kata kami telah turunkan kebenaran. Ada ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah sebagai jawapan kepada ahli neraka yang bila mereka meminta untuk keluar ataupun diringankan azab. Apa jawapan antara jawapan penjaga neraka bila penghuni neraka minta nak keluar? Apa jawapannya? Jawapan bukan jawapan lah, tapi jawapan lebih kepada taubih, nak mencela, nak menghina, nak menyakitkan hati. Apa jawapannya? Inilah. Kan kami dah bawa datang bukti kebenaran pada kamu. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 102 dan seterusnya. Ayat 102 ada. Faman? Okey, satu. Allah kata faman saqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amalnya, apa hasilnya? Faulaika humul muflihun. Berjaya. Siapa yang kata berjaya ni? Dan bila Allah kata berjaya, maksudnya satu, selamat daripada neraka, dan yang kedua, berjaya masuk surga. Apa nilai kejayaan itu? Kalau ikut ayat tu, amal solehnya lebih berat. Amal solehnya lebih berat. Jadi pengajarannya apa? Kalau kita nak jadi orang berjaya, fastabiqul khairat, berlomba-lah untuk buat kebaikan. Jangan, sebab tu Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan, dengar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu memandang remeh kepada apa saja perbuatan ma'ruf. Jangan remeh. Sebab apa? Kadang-kadang perbuatan ma'ruf yang kita buat, yang kecil tu, memberatkan timbangan. Kemudian Nabi bagi contoh. Walau apa? Walau an talqa akhaka biwajhin taliqa. Walaupun kamu jumpa saudara engkau dengan muka yang senyum. Tengok. Ramai orang tak boleh senyum. Seolah dianggap senyum pada orang tu benda remeh. Betul kan? Nabi kata jangan. Kadang-kadang kita senyum pada seseorang, orang tu terhibur. Kita dapat pahala besar, memberatkan timbangan. Boleh? Dan Nabi juga sebut dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyakki amrah. Takutlah api neraka walaupun dengan sepotong kurma, bukan sebiji. Apa maksud sepotong kurma? Maksudnya apa?
Orang minta kurma, kita ada sebiji. Biasa kita tak bagikan. Aku sebiji pun tak cukup, minta pula. Betul kan? Tapi Nabi bagi apa? Mana kamu nak rasa sedap kurma dengan selamat daripada api neraka? Yang mana kamu nak? Bagi. Bagi secebih ke bagi sebiji? Bagi setebih kan? Sebab Nabi sebut setebih kan? Nak bagi setebih ke nak bagi sebiji? Tengok. Kita nak elak api neraka sikit ke apa nak elak api neraka besar? Bagi sebiji. Tengok benda-benda tu nampak kecil tapi boleh memberat tak timbangan kita. Ada zikir Nabi ajarkan. Zikir tu ringan. Tapi pada timbangan Allah sangat berat. Apa dia? Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Angkat tangan. Siapa dah baca hari ni 10 kali? Dah baca? Kenapa tak baca? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Why you don't know? Kenapa tak tahu? Kita tahu tak? Kita tahu tak? Duit 10 sen pun ada nilai. Betul? Sebab tu bila kita beli barang, ada baki 10 sen ke 20 sen, kita ambil tak? Ambil kan? Siapa ajar 10 sen tu ada nilai? Dari mana kita tahu? Sepuluh sen pun kita ambil kan? Tiba-tiba, subhanallah wa bihamdihi, sangat berat pada sisi Allah dari segi timbangan. Tapi ramai orang tak tahu. Satu. Yang kedua, tahu tapi lupa. Betul? Mulut ni susah nak keluar. Okey? Jadi Allah kata apa? Siapa yang berat timbangannya, itulah orang yang berjaya. Okey, yang kedua. Kebaliknya, siapa yang ringan amal solehnya. Amal yang jahat lebih banyak daripada amal yang soleh. Amal soleh ada, tapi yang jahat lagi banyak. Dosa lagi banyak. Maka, apa dia? Itulah orang yang rugi diri-diri mereka. Bukan setakat amalan rugi, diri mereka perugi. Apa maksud diri mereka rugi? Kalau orang tu diisytiharkan bankrupt, muflis, diri dia rugi tak? Tak. Yang rugi harta dia kan. Dia masih boleh hidup. Tapi kalau orang yang amalan solehnya sedikit, diri dia perugi sebab diri dia pun terbakar. Kalau diri dia terbakar, macam mana dia nak selamatkan orang? Diri dia sendiri pun terbakar. Okey, lepas tu? Mereka dalam neraka jahanam kekal. Kemudian? Talfahu wujuhahum an-naru wa hum fiha kalihun. Okay, cuba tengok terjemahan. Apa yang Allah nak bagi tahu? Boleh faham tak kalau tengok terjemahan? Adik, buka Quran. Buka Quran. Apa yang Allah nak beritahu? Satu, Allah kata orang yang ringan timbangan amal solehnya, orang yang rugi diri mereka dan dalam neraka jahanam kekal. Kemudian tak cukup, yang tu Allah sebut lagi. Muka-muka mereka dibakar oleh apa? Lepas bakar tu apa jadi? Ni kalihun. Kalihun apa makna? Pernah tengok tak muka orang yang terbakar? Cantik tak? Nampak gigi, nampak tengkorak kan? Kenapa Allah sebut muka mereka terbakar? Kan dalam neraka satu badan terbakar. Kenapa Allah sebut muka? Jadi Allah nak beritahu kalau anggota badan yang paling mulia pun terbakar dan bodoh, yang lain
lagi terbakar. Okey, lepas tu mereka akan merayu, menangis, menjerit. Maka Allah pun jawab lagi. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazibun. Apa tu? Qalu ghalabat Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Okey. Bila ditanya pada mereka, yang kamu sampai terbakar muka, huduh apa semua ni, kenapa ni? Bukankah ada ayat-ayat aku yang datang pada kamu? Tapi fakuntum biha tukazibun, tapi kamu buat apa? Kamu dusta, kamu benci, kamu tak nak belajar, kamu tak nak ikut. Lepas tu, apa jawapan ahli neraka? Wahai Tuhan kami, ini alasan dia. Rabbana, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina. Telah menguasai ke atas kami shikwatuna. Apa makna shikwatuna? Kecelakaan kami telah menguasai kami. Apa maksud kecelakaan? Dia kata, kami kena bakar ni, dah datang peringatan, tapi kami tolak peringatan sebab kecelakaan kami yang menguasai kami. Apa maksud kecelakaan? Kezaliman kami, kejahilan kami, nafsu kami, cinta dunia kami, semua menguasai kehidupan kami sehingga kami tak nampak kebenaran. Dan mereka mengaku, wa kunna qauman dhalin, dan kami adalah kaum yang sesat. Lepas tu Allah kata apa pada dia? Mereka minta lagi pada Allah, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami daripada neraka, tolonglah keluarkan. Lepas tu, kalau kami balik semula ke dunia dan kami buat benda yang sama, kami memang kami haprak sangatlah. Tuhan jawab lagi. Tuhan kata apa? Dah cukup. Jangan cakap lagi. Itu azab mental tu. Azab mental. Stop talking. Sakit hati tak? Banyak lagi kita nak cakap, nak minta, tiba-tiba dah. Diam. Lepas pada itu, dia tak akan cakap dah. Tengok Allah cerita detail tak? Benda dah berlaku ke belum? Apa faedah Allah cerita? Peringatan supaya kita jangan jadi macam tu. Jangan sampai tahap masuk neraka, nak cakap Allah kata jangan cakap. Boleh faham? Jadi makna apa tu? Apa yang Allah cakap dalam Quran, wajib tak kita tahu dan faham? Wajiblah. Kalau tak, sia-sialah. Okey. Dan ada satu lagi ayat. Allah beritahu, bila dikata pada ahli neraka, bukankah datang pada kamu peringatan? Mereka kata, ya datang. Tapi kami mendustakan. Kami kata, kebenaran ni semua tak betul. Yang kami buat salah ni adalah betul. Kemudian akhirnya ahli neraka mengaku kesilapan mereka. Apa kesilapan mereka? Yang ini dikata kecelakaan. Tapi dalam ayat lain, dia begitu sebab yang sebenar. Mereka dihumbar ke dalam neraka. Sebab apa? Dalam surah yang kita biasa baca. Apa dia?
Ah. Qala bala. Yes. Selemut 13 ayat kan? Hafal tak? Hafal? Hafal? Ha? Apa separuh? Tak boleh sebut ayat tu. Okey. Jangan buka. Kan dah selalu baca kan? Saya bagi makna betul sebut ayat. Okey? Mereka berkata, jikalau kalau dulu kami dengar Al-Quran, atau kami faham, kami ikut, kami tak akan jadi penghuni neraka. Lancar je ke tengok di mushaf? Wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dia mengaku dah. Punca utama mereka salah pada. Ni, ayat dah datang tapi kami tak dengar, kami tak faham. Ataupun kami dengar saja, dengar aja. Lepas tu kami baca je. Lepas tu kami khatam. Okey. Okey. Kemudian Allah kata apa? Am abramu. Bahkan abramu apa dia? Mereka abramu ni ahkamu. Mereka mengukuhkan. Mereka ni orang yang tak beriman. Abramu mereka. Apa maksud mengukuhkan? Mengukuhkan apa ni? Bahkan Allah kata mereka ni bukan setakat tolak kebenaran, bukan setakat benci. Tapi mereka merancang dengan teliti untuk menentang kebenaran. Itu mana abramu. Mereka buat sungguh-sungguh. Macam Israel sekarang kan. Dia bila dia menentang kebenaran, dia menghancurkan Palestin, dia buat main-main ke sungguh-sungguh. Itu abramu. Mereka bersekongkol dengan Israel. Kan? Adakah main-main ataupun abramu? Abramu. Maka Allah jawab apa? Maka inna sesungguhnya kami mubrimun. Kami juga yang merancang dengan teliti. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Ada satu ayat yang maksud dia nak sama daripada surah Lazim. Mereka merancang, aku merancang. Bukan. Kuat sikit. Innahum. Yang tu pun betul tapi bukan ayat yang saya nak. Innahum. Surah At-Tariq. Ingat. Mika. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Apa maksud dia? Innahum, sesungguhnya mereka, ayat 10 kan? Surah At-Tariq. Allah kata sesungguhnya mereka yakiduna kaida. Mereka merancang dengan teliti. Untuk apa ni? Untuk menghancurkan Islam, untuk menentang kebenaran. Tapi Allah jawab, wa akidu, aku juga merancang dengan teliti. Tapi akhirnya, perancangan siapa yang berjaya? Itu ayat tu. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin.
Boleh faham? Jadi ayat ni juga nak hiburkan hati siapa ni? Hati Nabi kita SAW. Hebat mana perancangan musuh? Jangan takut sebab perancangan aku lagi hebat. Mungkin ada orang tanya, kenapa Allah biarkan Israel, Zionis menyerang, menghancurkan Gaza, Palestin yang kecil. Dan ramai yang mati itu kanak-kanak, wanita kan. Kenapa Allah biarkan? Ha? Nak bagi tiket free? Masuk syurga. Satu. Yang kedua? Banyak orang masuk Islam. Ha. Dua. Yang tiga? Selamat daripada Ustaz, Allah akan tanya kita ke tafsir Palestin you ada buat apa-apa lah? Tak, Allah akan tanya apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan. Kita mampu tak nak buat apa-apa kat Palestin? Tak. Tapi Allah akan tanya apa kita mampu. Kita mampu tak buat apa-apa di tanah air kita? Mampu tak? Itu Allah akan tanya. Apa kita buat? Ha? Doa untuk orang Palestin. Tapi kita doa pada orang Palestin supaya Allah hancurkan. Tapi orang Palestin yang mati, insya-Allah mati syahid. Betul? Yang cedera kalau dah sabar dapat pahala yang tinggi. Betul kan? Dan yang sedang berjihad, sedang menanti, dia yang berjihad tu dia salah satu. Dia akan dapat salah satu daripada dua kemenangan. Sama ada menang dalam peperangan ataupun mati syahid. Mana tak ada satu pun yang merugikan. Kan? Tapi kita ni, kalau mati, mati apa? Macam nak je. Jadi yang kita doa pada orang sana bagi saya lah jauh lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Kenapa kita tak perbanyakkan doa orang yang kat Malaysia? Berjihad pun tak, berdakwah pun tak, solat pun tak. Betul tak? Lagi ramai. Sana 8,000 mati, sini 800,000 hidup tapi tak solat. Ada siapa berdoa, betul tak? Jadi Allah akan tanya apa kita buat pada orang, jiran kita, sahabat kita, kenalan kita. Yang kita boleh buat apa-apa pun kat Palestin. Sebab itulah, kalau kita tengok surah, pengajaran daripada surah Al-Buruj. Bila ramai orang beriman, raja yang zalim dia buat apa? Dia gali parit besar kan? Kemudian, dia nyalakan api yang marak besar. Untuk apa? Untuk bakar orang beriman. Orang ni baru je beriman. Allah biar tak? Allah boleh tak nak selamatkan orang beriman ni? Kan orang tu beriman pada Allah. Sepatut Allah, oleh kerana kamu dah beriman dengan aku selamatkan kamu. Tak, Allah biarkan. Kerajaan zalim gali parit besar, Allah biarkan. Kerajaan zalim nyalakan api besar, Allah biarkan. Kerajaan yang zalim nak campak semua yang beriman, termasuk kanak-kanak dalam parit yang penuh dengan api, Allah biarkan. Sampai semua mati. Allah zalim tak? Allah tak kesian tak pada yang baru beriman? Kalau kesian, kenapa biar dia mati dalam api? Sebab Allah kesianlah. Sebab Allah kesianlah, Allah nak bagi shortcut. Tak payah dah. Lepas kamu beriman, tak payah belajar, tak payah solat, tak payah terus masuk syurga. Itu tanda Allah sayang. Tapi kalau duduk dalam maksiat, Allah biarkan. Berperang pun tak, berdakwah pun tak, belajar pun tak. Allah biar je. Itu Allah tak kesian. Boleh faham? Tengok bagaimana Allah hancurkan Fir'aun dengan bala tentera. Macam mana Allah buat? Allah boleh tak nak hancurkan Fir'aun dalam istana dia? Boleh. Tapi kenapa Allah biarkan? Sampai dia kejar Musa dengan semua bala tentera, sampai masuk laut.
baru Allah hancurkan. Kenapa? Boleh tak Allah hancurkan awal-awal lagi? Musa tak payahlah lari ke langkabuk. Kan? Betul tak? Kenapa Allah biarkan? Allah merancang mereka. Merancang. Allah nak biar semua yang mati lemah, semua Firaun dengan semua bala tentera, tak ada seorang pun yang selamat. Kalau hancurkan Firaun dalam istana, tentera dia ramai tak selamat. Allah biarkan sampai seorang pun tak tinggal. Sebab itulah bila kita tengok situasi berlaku di Palestin, kita kena tengok Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha merancang. Jangan kita kata bila lagi nak datang pertolongan Allah. Tak. Jangan anggap macam Allah tak tahu. Tapi jangan pula kita kata serah pada Allah, pandai Allah buat kan. Dia pun tak buat apa-apa. Bila Nabi tengok siapa ni Ammar, keluarga Ammar, Yasir, Sumayyah kena seksa. Masa di Mekah kan. Nabi tengok kan. Nabi kata apa? Apa Nabi kata? Sabar je. Nabi kata, sabran ali Yasir wa inna maw'idakumul jannah. Nabi tak boleh buat apa-apa. Sebab Nabi masa tu lemah di Mekah kan. Maka Nabi tengok je keluarga Yasir kena seksa. Nabi cakap apa? Sabar. Wahai keluarga Yasir. Kenapa? Fa inna maw'idakumul jannah. Janji kamu adalah surga. Sabar. Sekejap je. Ini proses kamu nak ke surga. Okey. Daripada kita sihat walafiat, tak ada peperangan, tak ada apa, tapi tak ada jaminan masuk syurga. Bukan mana kita setuju apa berlaku, tak. Kita buat sesuatu, tapi jangan kita sedih sangat di sana sampai kita tak sedih langsung apa berlaku depan mata kita. Okey. Kalau Israel tu macam daerah yang kan tak takut membawa Islam. Tak takut. Dia bukan kata Allah kata ada Islam tu membawa Isa kepada kaum orang yang ikut Islam. Macam ni tak takut daerah dia. Tak, dia sebab itulah kita kena yakin semua berlaku dengan izin Allah. Persoalan orang Israel nampak macam tak takut je. Tak, siapa di belakang Israel? Bukan mereka je, hampir satu dunia duduk belakang dia. Kalau dia seorang-seorang, dia berani tak? Tak, satu. Yang kedua, Allah biarkan, salah satu hikmahnya ialah Allah nak tengok siapa di kalangan yang mengaku Islam tapi sebenarnya munafik. Daripada sini Allah kata, betul tak? Allah nak tengok dah teruk sangat orang Palestin kena hentam, kena serang. Ada juga negara Islam yang diam je. Mana apa tu? Munafik. Kemudian yang ketiga, wallahu alam, mungkin Allah nak biar orang, saya harap jadi macam itulah. Tentera Zionis dah betul-betul masuk rapat, akhirnya diserang dan mati semua sekali. Perangkap semua tentera bergerak ke Gaza. Itu tak mustahil. Allah Maha berkuasa. Dia serang, dah habis. Mungkin 10,000 mati, 15,000 mati. Dah betul-betul masuk dekat. Kita harap jadi macam itulah. Okey. Perancangan Allah. Wallahu a'lam. Okey, kemudian am yahsabuna atau yahsabuna, mereka mengira ataupun menyangka. Ini juga boleh pada Zionis Yahudi ni. Adakah mereka menyangka anna sesungguhnya kami ni la nasma'u, kami tidak dengar
Dia ingat kami ni tak dengar je. Sirrahum. Rahsia. Rahsia mereka, perancangan mereka secara rahsia. Wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka. Apa beza sir dengan najwa? Sir kita terjemah rahsia. Najwa ni memang bisikan. Ada orang nama najwa sini. Apa beza? Satu dalam hati, satu cakap tugas sikit. Yang mana dalam hati? Sir Sir dalam hati yang ni? cakap. Yang mana lafaz yang ni? Sir cakap yang ni, najwa? Kan bisikan. Bisikan dalam hati ke dengan mulut? Lepas. Jadi sir apa dia? Dalam hati. Jadi ulama tamantun berbeza pendapat. Dia sir ialah berbincang sesuatu ketika orang lain tak ada. Sama ada orang lain tak ada ataupun dalam gelap. Itu sir. Berbincang secara rahsia. Berbisik ni kadang-kadang ada orang, dia berbisik orang sebelah dia. Kadang-kadang tempat terang, kadang-kadang ada orang tapi dia berbisik. Itu beza dia. Jadi najwa mungkin ada orang, mungkin tak ada. Sir waktu orang tak ada. Jadi Allah nak bagi teliti ni. Musuh-musuh ni ingat kami tak dengar ke perancangan mereka secara rahsia untuk hancurkan Palestin ke Islam ke? Ataupun bisikan sesama mereka. Mereka ingat kami tak dengar ke? Bala. Bahkan warusulana. Dan rasul-rasul kami ladaihim di sisi mereka yaktubun. Ini fi'il mudhari', sentiasa mencatat. Siapa ni rasul kami ni? Malaikat. Apa saja Israel rancang dengan Amerika ke, dengan negara Arab ke, Allah tahu tak? Allah tahu. Jadi bila kita tahu, Allah tahu, apa pandangan kita, apa reaksi kita? Jangan takut, jangan heran. Kita berdoa tapi jangan sampai tahap perempuan ni bila nak datang kemenangan, jangan. Seolah Allah tak dengar. Cuba buka surah ni. Surah Qaf ayat 17 dan 18. Surah Qaf ayat 17 dan 18. Qaf. Iz yatalaqqa al-mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali. Apa dia? Qa'idun. Apa tu? Ma yalfizu min qawlin illa adaihi raqibun atid. Okey. Dengar Allah cakap apa ni? Is apa dia? Ingatlah ketika mana yatalaqqa. Mencatat, mendengar, menerima al-mutalaqiyani. Dua malaikat. Duduk kat mana? Anil yamin.
Yamin sebelah kanan, wa anis shimal sebelah kiri. Yang sebelah kanan tulis apa? Yang baik. Yang sebelah kiri tulis kejahatan. Yang sebelah kanan nama apa? Oh, nama dia dulu ada nama kan, sekarang telah dipadam. Oh. Siapa pandai GPN? Okey, qa'idun sentiasa duduk. Tengok Allah, tengok kita nak apa yang Allah nak bagi kita dari ayat ni. Kita habiskan. Ma yalfizu. Tidak ada yang melafazkan min qaulin, daripada perkataan ataupun perbuatan. Tidak ada satu pun perkataan yang dilafaz ataupun perbuatan yang dibuat illa kecuali ladaihi di sisinya raqibun atid. Tadi Allah kata mutalaqiyan, sekarang Allah kata raqibun atid. Apa makna raqib? Malaikat ada kanan kiri kan? Apa sifat malaikat ni? Satu raqib. Raqib ni sentiasa mengawas. Tengok Allah guna perkataan raqib. Maksud apa tu? Standby je. Cakap apa je terus tulis. Terlintah pegangan dalam hati pun terus tulis. Buat apa? Terus tulis. Yang kedua, sifat kedua atidun. Dua sifat ni kalau kita faham menakutkan. Tapi sebab kita salah faham, kita ingat Raqib Atid nama. Relax je. Baik-baik ada malaikat nama Raqib sebelah tu. Mana lebih kita takut? Kita tahu nama ataupun tahu sifatnya? Sifat. Yang tu Allah nak bagi tahu. Apa makna Atid? Sentiasa hadir. Sentiasa hadir. Cuba bayangkan. Polis kalau duduk sebelah kita 5 jam dalam satu hari, rimas tak? 5 jam satu hari, rimas tak? Tapi kalau polis tu 24 jam, tidun. Macam mana kehidupan kita? Nak mengumpat, Allah ada polis. Nak tengok ada polis, betul tak? Jadi kalau kita faham dua sifat ni, kita akan jadi orang yang terbaik. Mulut kita jaga, mata kita jaga, telinga jaga, anggota badan semua jaga. Sebab yakin. Kan? Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Satu, Allah nak bagi amaran. Bila nak buat jahat, fikir berapa kali? Tak payah fikirlah, tak payah buat. Kan? Nak cakap apa-apa, jangan cakap. Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah cakap yang baik je. Kalau tak boleh yang baik, sayang Nabi, diam. Sebab apa? Ni, kalau kita cakap benda tak baik, dari pagi sampai malam, agak-agak berapa banyak dosa kita? Cakap je. Pengalaman hidup kita lah. Kita berapa dah umur sekarang? 40 ke atas. 60 pun 40 ke atas juga kan? Agak-agak dalam satu hari kita bercakap tu, berapa keluar ayat Quran, berapa keluar hadis? Betul tak? Lepas tu Nabi kata kadang-kadang dengan satu perkataan, manusia boleh dicampak dalam neraka. Sebab satu perkataan je. Bukan dua, bukan tiga. Jadi, pertama Allah nak bagi amaran. Nak cakap, nak buat, berhati-hati. Sebab sebelah kanan, sebelah kiri. Kenapa Allah bagi malaikat tak nampak? Kita tak nampak malaikat. Kenapa? Apa hikmah? Yalah, kenapa? Kenapa Allah bagi malaikat tak nampak? Kalau Allah bagi malaikat nampak sebelah kanan, hidup kita tenang tak? Hemas je, gila kan? Aku naik kereta, dia ada naik kapal terbang, dia ada kan? Betul kan? Jadi Allah bagi tak nampak. Satu. Yang kedua, Allah nak kita betul-betul takut pada Allah, bukan takut pada malaikat. Kalau Allah bagi malaikat nampak, akhirnya kita takut pada apa? Bukan takut pada Allah.
Sebab tu, beza orang beriman dengan orang tak beriman apa dia? Perbezaan yang paling asas. Orang beriman, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang kafir tak percaya semua ni, benda-benda. Sebab itulah, kita baca ayat ni pada Israel kan, Yahudi, dia kata apa? Kita nak menakutkan Israel dengan ayat ni. Allah catik tahu perancangan kamu. Kita sendiri, mulut popek. Ha? Okey? Dia kata dia umat Tuhan Allah. Tapi Allah cabar mereka kan. Kalau kamu umat yang terpilih, kalau kamu kekasih Allah, kalau kamu ahli syurga, mati sekarang. Buat apa hidup lama penat? Pergi mati sekarang, masuk syurga terus. Dia nak tak? Tak nak. Mana dakwaan dia adalah dusta. Okey, jadi atid apa mana tadi? Sentiasa hadir. Ada dua keadaan je. Malaikat sebelah kanan kiri, dia jauh sikit pada kita. Dua keadaan je. Bila? Masa kita masuk bilik air. Sebab tu setengah orang Melayu masuk bilik air lama je. Gamit peluang malaikat tak ada. Dia ingat malaikat kadang-kadang 1 jam bilik air. Walaupun malaikat jauh, tapi malaikat tahu tak apa kita buat dalam bilik air? Tahu. Yang kedua, bila bersama suami. Okey. Macam ni betul ke? Betul? Oh, betul lah. Oh, kita baru sejam. Saya ingat dah lama, sejam setengah. Okey, kita habiskan ayat ni. Qul. Katalah, wahai Muhammad. In kana lirrahman adalah lirrahman bagi Ar-Rahman apa dia? Allah pemurah. Allah pemurah penyayang. Waladun, anak. Allah suruh Nabi cakap pada orang musyrikin yang menuduh Allah ada anak. Siapa anak Allah bagi orang Quraisy? Bagi orang Quraisy Mekah. Malaikat. Jadi salah satu hujah Allah nak tolak tuduhan orang Quraisy ialah Allah suruh Nabi cakap pada orang Quraisy, kalau betul Allah tu ada anak, fa ana awwalu, maka akulah awwalu, yang pertama. Abidin apa dia? Yang menyembah. Apa maksud? Macam mana? Tak, Allah perintah pada Nabi, cakap pada orang musyrikin yang menuduh aku ada anak kan? Cakap pada mereka apa dia? Kalaulah Allah tu ada anak, Nabi kata, akulah orang pertama akan sembah anak Allah tu. Maksudnya apa? Aku tak sembah makna? Tak adalah. Maknanya kalau betul ada anak, akulah orang yang paling taat pada Allah. Dan akulah orang yang pertama sembah. Bila aku tak sembah makna? Tak adalah. Kenapa tak ada? Sebab Allah tak layak memiliki. Allah tidak sesuai memiliki anak. Okey. Cukup lah? Cukup. Ada soalan? Mana? Yang dekat anak. Maka akulah yang pertama yang menyembah.
Ada soalan tak ada? Tak ada. Kalau tak ada kita buka hadis. Hmm. Jelaskan memiliki surah Asy-Syu'ara ayat 218 hingga 219 dan melihatmu semasa kamu berdiri menyenang sembahyang dan melihat jarak tubuh pada perang yang sujud. Allah menjelaskan menerusi surah Al-Hadid ayat 4 dan dia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Okey. Tajuk seterusnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, tajuk seterusnya ialah Al-Muraqabah. Apa makna muraqabah? Di bawah pengawasan Allah. Iaitu sentiasa merasai bahawa Allah sentiasa melihat, mendengar, memerhati. Itu makna muraqabah. Dan salah satu nama Allah yang bermakna pengawas. Tadi sifat malaikat Ar-Raqib. Allah salah satu nama dia ialah Ar-Raqib, iaitu yang sentiasa mengawas. Kemudian penulis bawa contoh daripada surah Asy-Syu'ara. Cuba buka surah Asy-Syu'ara. Apa dia ayat tu? Cuba baca ayat tu. Allazi yaraka fi hina taqumu wa taqallubaka bisa jadi ke maaf pi. Okey. Penulis Riyadhus Shalihin bila bawa tajuk muraqabah, ayat pertama di bawah ialah ayat ni. Surah Asy-Syu'ara. Kita ingat tak tajuk pertama apa dia? Riyadhus Shalihin. Ikhlas, kan? Sebab benda semua amalan bergantung pada ikhlas. Jadi ikhlas adalah tonggak utama. Yang kedua, taubat. Kenapa? Taubat sebab ikhlas. Bila kita dah ikhlas tapi masih buat dosa, ikhlas tak ada faedah. Jadi lepas ikhlas kena bertaubat. Lepas taubat, sabar. Lepas dah bertaubat, dia nak buat amal soleh, kan? Maka perlu pada kesabaran. Nak tinggal maksiat, perlu pada kesabaran. Lepas sabar, bercakap benar. Kadang-kadang orang sabar tapi bercakap bohong. Kadang-kadang sabar dalam maksiat. Kenapa kamu suka mengumpat? Sebab saya ada kesabaran. Kenapa kamu lama memancing? Tengah panas. Sampai 5 jam. Sebab sabar saya memang keturunan daripada bapa saya, kan? Okey, lepas sabar, Al-Muraqabah. Kita dah buat amal apa semua, jangan terlepas dengan sifat Allah yang sentiasa melihat, memerhati, mendengar. Dan ayat pertama penulis bawa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi yaraka hina taqum. Cuba terjemah. Tuhan yang yaraka. Yaraka apa dia? Fi'il mudhari'.
Tuhan yang sentiasa melihat engkau. Bila? Hina taqum. Ketika kamu berdiri. Maksud berdiri bila? Salat apa? Salat malam. Kenapa Allah sebut khusus? Muraqabah ni, Allah sentiasa memerhati ketika kamu berdiri salat malam. Kenapa? Kenapa salat malam? Sebab dia tak tunjuk-tunjuk ke orang lain. Kadang-kadang kita rasa malah nak buat solat malas sebab apa? Tak ada orang tengok. Sebab tak ada orang. Dan bila solat tarawih bulan Ramadan walaupun 23 semangat nak buat. Sebab apa? Kalau semua balik tinggal kita seorang, kita buat tak? Sebab tu beza kan? Solat tarawih itu sunat. Tapi ramai pergi penuh pasang kemah. Parking 2 km pun di jalan. Lepas tu lepas raya, solat Isya wajib. Parking tepi pintu masjid pun kosong. Sebab apa? Sebab orang tak ramai. Jadi Allah kata, Allah memerhati engkau ketika engkau bangun malam-malam, tak ada seorang pun. Jangan fikir tak ada siapa tengok. Jadi bangun sebab Allah sedang memerhati. Kemudian yang kedua, wa taqallubaka. Taqallub apa dia? Berbolak-balik lah, kan? Sebab tu hati dinamakan apa makna qalbun? Qalbun ni berbolak-balik. Sebab tu kita Nabi selalu minta doa supaya Allah tetapkan hati yang sentiasa dibolak-balikkan oleh Allah. Apa doa tu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Kan? Jadi Allah kata apa? Satu, Allah melihat ketika engkau berdiri beribadat solat malam. Allah tengok. Yang kedua, Allah tengok berbolak-balik engkau ketika sujud. Dan sujud Allah kata fis sajidin. Sajidin dalam orang-orang yang sujud. Maknanya yang sujud malam ni bukan seorang, ramai. Siapa? Yang beriman. Kalau beriman, dia solat malam. Dalam satu hadis Nabi kata, apa dia hadis tu? Qiyamul lail da'abus salihin. Qiyamul lail cuba terjemah. Qiyamul lail, solat da'abu, adat kebiasaan orang solat. Satu hadis lain yang berkata, Qiyamul lail syaraful mu'min. Bangun malam kemuliaan orang beriman. Makna apa tu? Kalau bangun malam kebiasaan, adat kebiasaan orang soleh, kalau tak bangun, tak berapa saleh. Tak berapa saleh. Kan? Sebab tu Allah sebut khusus. Allah melihat engkau ketika berdiri. Yang kedua, ketika engkau sujud. Jadi sebenarnya dua-dua ni salat malam. Tapi kenapa Allah sebut dua? Satu keadaan berdiri, yang kedua keadaan sujud. Kenapa Allah sebut dua? Dan kenapa sebut berdiri dulu? Ustaz ni banyak soal. Memang tak ada bukan soal. Baru dia masuk. Kalau saya cakap je kan, tak masuk. Dua soalan. Kenapa Allah sebut dua? Satu berdiri, satu sujud. Yang kedua, kenapa sebut berdiri dulu? Apa dia? Kuat sikit. Sebab dalam solat, perbuatan yang paling mulia, satu berdiri, satu sujud. Berdiri dan sujud. Berdiri kenapa mulia, sujud kenapa mulia? Sujud paling dekat dengan Allah. Berdiri? Yalah, sujud pun berjumpa juga.
Okey. Jawab soalan yang kedua. Kenapa Allah sebut berdiri dulu? Sujud dengan berdiri mana lebih mulia? Kenapa sebut berdiri dulu? Oh, macam tu. Oh, berdiri menghadap wajah Allah. Tapi sujud lagi mulia. Sebab muka yang mulia, kita letak tempat kotor. Sebab kerana Allah. Lagi mulia. Sebab tu Nabi kata, aqrabul abdi ilallah wa huwa sajidun. Kedudukan hamba yang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Bukan berdiri. Kenapa tak boleh jawab? Soalan seterusnya. Tak ada kaitan. Subhanallah. Dia dua-dua mulia. Sujud mulia sebab keadaan bentuk sujud tu menggambarkan hamba paling hina di hadapan Allah. Manusia tak akan sujud depan manusia. Jadi dari segi perbuatan, sujud paling mulia. Tapi dari segi bacaan, kedudukan apa paling mulia? Sebab baca benda paling mulia. Sebab tu masa sujud tak boleh baca Quran. Masa sujud tak boleh baca Quran. Quran dengan zikir. Quran paling mulia. Bila kita baca ketika berdiri. Jadi dari segi zikir, bacaan, berdiri paling mulia. Tapi dari segi perbuatan, sujud paling mulia. Boleh faham? Sebab tu Allah sebut dua ni. Ada orang tanya, Ustaz, kalau bangun malam, saya nak baca Quran dulu ke nak solat dulu? Ataupun nak solat dulu, baru baca Quran. Yang terbaik apa dia? Baca Quran dalam solat. Lagi lama kita baca, lagi lama kita berdiri, lagi Allah suka. Okey. Nak baca macam mana? Lama Ustaz, saya 3 kul je. Buku. 2 minit habis. 2 minit habis. Tak sempat. Malaikat baru nak buka buku. Dah ambil. Macam mana cara? Buka Quran kat depan. Kadang-kadang kita nak buka Quran takut. Takut apa? Takut batal sebab bergerak. Yang dia daripada awal sampai akhir tak khusyuk pun. Boleh buka. Baca Quran sebab malaikat shift dua-dua dia. Tak, shift malaikat bila? Asal dengan subuh, bukan malam. Masa time tu dua-dua ada lagi. Malam, bukan? Malaikat betulkan shift waktu pagi dan petang. Sebab itulah ada zikir pagi dan petang. Sebab tu pagi kena baca zikir pagi. Petang kena baca zikir petang. Supaya apa? Masa malaikat betulkan shift, keadaan kita cantik. Kalau mingguan pula, bila pertukaran? Isnin Khamis. Maka Isnin Khamis kena puasa. Puasa. Jangan bagus tapi tak puasa. Okey, ayat kedua. Baca ayat tu. Wahwa nama kuntum. Surah apa ni? Hadid. Ayat kedua pasal muraqabah ialah surah Al-Hadid, iaitu Allah sentiasa bersama kamu di mana saja. Mana kita kena ada perasaan Allah sentiasa bersama. Apa maksud Allah bersama ni? Allah bersama maksud dia Allah bersama dari segi ilmunya, penglihatannya, pendengarannya sentiasa bersama kita. Sebab itulah kenapa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ketika berada dalam gua kan? Gua apa dah? Sur kan? Dan orang musyrikin ada tak kat depan? Dia cari orang musyrikin ni, dia bagi tawaran hadiah. Siapa jumpa Nabi dan Abu Bakar, dia akan diberi hadiah 200 ekor unta.
Besar. Dan orang musyrikin cari 3 hari 3 malam. Dan akhirnya jumpa depan gua. Tunggu lagi nak? Tak jenguk. Cukup je. Apa yang menyebabkan mereka tak jenguk? Ha? Apa yang menyebabkan mereka tak jenguk? Sebab sekarang? Itu riwayat siapa tu? Oh, riwayat Mak Ali Ijrah. Tengok. Cerita tak ada dalam Quran, cerita tak ada dalam hadis sahih. Kita dengar, kita percaya, kita belajar. Satu. Yang kedua, ada burung. Burung merpatikan. Pun tak sahih. Yang ketiga ada? Laba-laba. 3. Tiga-tiga tak sahih. Yang sahih, dia tak belajar. Itulah peliknya orang Melayu. Tapi dia baca Quran tak? Baca Quran. Quran tak sebut. Jadi soalan saya, orang musyrikin Mekah 3 hari 3 malam cari sampai jumpa gua, tapi kenapa? Tinggal lagi nak tunduk je. Dan gua pun bukan besar. Saya pernah pergi dan naik. Tunduk je nampak. Kenapa tak tunduk? Sebab Allah bersama Nabi dan Abu Bakar. Allah buka pintu hati mereka untuk tunduk. Tak ada kaitan dengan sarang laba-laba, burung, cicak. Tak ada kaitan. Tak ada sarang laba-laba kat rumah kita. Jadi, adakah sampai Allah bila nak halau orang musyrikin daripada tunduk, adakah perlu sampai Allah letak sarang laba-laba? Allah kontrol hati. Jangan tunduk. Tak tunduklah. Boleh? Sebab tu bila Abu Bakar sedih kan? Abu Bakar bila tengok kaca orang musyrikin depan pintu tu. Dan gua tak ada pintu. Gua tak ada pintu, tunduk nampak. Abu Bakar dah sedih. Nampak kaki. Abu Bakar kata apa? Kalau mereka tunduk, ya Rasulullah, confirm mereka nampak kita. Apa jawapan Rasulullah? Mana ada Rasul cakap bahasa Melayu? Cakaplah Arab. Dalam Quran Allah sebut, La tahzan. Inna Allah. Ni. Jangan kau sedih. Sebab Allah bersama kita. Ni. Wahuwa ma'akum. Kekuatan orang beriman. Musuh kat depan, sikit pun tak takut. Sebab apa? Sebab musuh tu adalah makhluk Allah. Sama juga ketika Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun. Dengan ratusan ribu bala tentera. Dan depan tu, laut kan? Pengikut Musa kata apa? Pengikut Musa, Bani Israel. Habislah kita, habis. Memang matilah. Laut depan tu, masuk mati. Belakang, tentera. Undur, kena bunuh. Habis. Tapi Musa jawab apa? Latasan juga. Bukan. La tahzan pun bukan, la takhaf pun bukan. Apa dia? Kalla inna ma'i rabbi sayahdini. Ini kata Musa. Bila pengikut dia kata apa? Inna lamudrakun. Habis. Kita kena tangkap, matilah kita. Semua Bani Israel yang bersama Musa. Tak yakin. Tapi Musa kata apa? Kalla. Sekali-kali tidak. Inna ma'i. Inilah Allah bersama. Bila Allah bersama, tenang dan pasti selamat. Sesungguhnya bersama aku, Tuhanku. Tuhan aku akan tunjuk. Lepas Musa cakap dia, Allah kata apa? Ambil tongkat, pukul laut. Bila pukul, terus. Perasan tak? Bila Nabi cakap, Inna Allah ma'ana.
Allah bersama kami. Tapi bila Nabi dalam gua dengan siapa? Seorang kan? Abu Bakar seorang kan? Musa dengan siapa? Ramai tak pengikut. Tapi kenapa dia kata bersama aku? Dia tak kata bersama kita. Sebab apa? Sebab yang lain tak percaya, penakut. Boleh faham? Tapi Abu Bakar percaya tak? Sebenarnya Abu Bakar ni dia lebih takut, lebih sedih. Sebab apa? Dia bukan risau diri dia. Dia memikirkan Rasulullah. Sebab kalau Rasulullah kena tangkap, kena bunuh, Islam mungkin tak berkembang. Kalau dia tak ada masalah. Boleh faham? Jadi Abu Bakar yakin. Tapi pengikut Musa tak yakin. Sebab tu Musa kata, Ma'i. Kamu takut tak apa? Aku tak takut. Bagi penghargaan, kemuliaan ke Allah. Ya. Jadi orang nampak Abu Bakar ni kaya je. Dia pun nak jadi kaya. Tapi bila suruh masuk gua, dia tak nak pun. Okey, cukup Cukup. 2 ayat aja. Saya nak ke lepas ni nak ke Penang. Ke Penang insya-Allah. Okey, ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa hari Isnin. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم